Waktu ini kita nak berkongsi berkenaan dengan penipuan pakej umrah. Ini saya seramai ni. Ada juga yang menggunakan pakej umrah ni. Macam kita tadi cakap lah. Pergi apa ni? Nak pergi umrah, katanya lagi umrah. Tapi melencong pergi ke tempat lain. Itu yang tak nak ni. Tadi kita nak bercakap tentang penipuan pakej umrah ni. Jadi bersama dengan Ustaz Aidil Fazli Mesran Al-Hafiz, merupakan CEO Aidil Universal Travel Berhad. Dan juga Dr. Abdul Halim Navagani, merupakan CEO Housing Group Sendirian Berhad. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang. Okey. Baik, pertama sekali nak bercerita tentang penipuan pakej umrah ni keseluruhannya. Sebagai pengendalinya, boleh kita kongsikan terlebih dahulu. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pagi Jumaat ni rasanya sangat sesuai lah untuk kita bincangkan tentang umrah. Dan saya rasa bila sebut umrah ni adalah satu pakej ataupun satu ibadah yang rakyat Malaysia berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Dan kalau kita lebih ke dalam lagi, sebenarnya umrah ni adalah satu pakej agama ataupun ibadah yang orang akan berhabis duit untuknya. Jadi ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab akan menggunakan elemen ini untuk mengambil kesempatan dari mereka yang tak tahu apa-apa. Dan bila disebutkan pasal penipuan umrah, saya tak nafikan banyak syarikat ataupun ada syarikat yang sebenarnya daripada awal lagi dah berniat untuk menipu. Jadi dia ambil duit, kadang-kadang pakej tu tak ada pun. Hotel yang dijanjikan pun tak ada, ataupun hotel tu mungkin dah roboh ke, ataupun tak dibenarkan untuk tinggal ke dan sebagainya. Namun yang saya nak perbetulkan pagi ni, yang dia sebenarnya dia tak menipu ataupun dia tak ada niat pun nak menipu, cuma keadaan semasa yang menjadikan benda tu seolah-olah macam tipu. Contoh ya, bila kita nak pergi umrah ni, 3 perkara besar yang mesti dititik beratkan. Pertamanya tiket kapal terbang, airline. Keduanya visa, dan ketiganya penginapan hotel di sana. Dia tiga-tiga ni mesti match. Kadang-kadang airlines dah ada, tiba-tiba hotel pula tak ada. Jadi dia kena tukar tarikh untuk dapatkan hotel. Tukar tarikh dapatkan hotel, tiba-tiba visa pula tak valid. Jadi bila 3 perkara ni dia tak selari ataupun tidak jadi dengan cantik ni, maka di situ akan timbul kepincangan dan orang kita akan terus anggap benda ni adalah penipuan. Itu yang sebab kita dah ada persepsi tu kan. Betul. Tak ada ke badan penyelia yang boleh pantau masalah ni supaya tidak ada berlaku penipuan dengan sewenang-wenangnya oleh syarikat-syarikat pengendali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penguatkuasaan terhadap pakej umrah ni dah lama berlaku. Cuma semakin lama semakin ketat. Macam baru-baru ni Kementerian Pelancongan dengan agensi berkaitan mewujudkan Majlis Kawal Selia Umrah untuk mengawal agensi-agensi yang mana buat pakej lain tapi servis yang dibagi lain. Ada juga pakej yang dibuat harga yang terlampau murah yang mana tak masuk akal. So benda-benda ni dipantau oleh badan kerajaan, terutamanya Kementerian Pelancongan Malaysia. Undang-undang juga dalam ni kita ada undang-undang Seksyen 415 di mana penipuan yang berlaku penipu ni boleh dikenakan hukuman yang ketat, yang tegas. Cuma bezanya kadang-kadang macam cakap Ustaz Aidil tadi, kita buat dakwan dia menipu, tapi biar siasatan dilakukan dia sebenarnya bukan menipu, tapi dia sendiri adalah mangsa keadaan. Dia pun tertipu juga. Dia mangsa keadaan. Itu yang kebanyakan terlepas. Banyak aduan dibuat tapi yang kena tangkap dan yang kena ni tak banyak kerana kebanyakannya mangsa keadaan. Mereka juga terkena dan mereka juga mangsa kecuaian mereka sendirilah, bila pendekkan cerita kan. So undang-undang ni makin ketat memberi ruang kepada mereka untuk memperbaiki keadaan. Apa yang saya nampak dalam pengalaman sebelum ni, maksudnya macam tak semestinya kita ni sebagai jemaah ni yang menjadi mangsa keadaan, tapi kadang travel agent ni bukan dia nak menipu, tapi dia juga mangsa keadaan. Situasi pada ketika itu, kata nak singgah tempat ni tak singgah, kata naik bang ni dapat sini, macam itulah kisahnya. Maknanya berikut kepada keadaan. Kalau tak match, tak selari, maka itulah yang akan berlaku. Jadi dengan sangka baik kita di pagi Jumaat hari ini saya rasa kan almost ataupun masih banyak lagi, kebanyakan lagi mengatasi jumlah yang sangat sedikit. Kalau dibandingkan travel agent ni niatnya baik. Sebab ni umrah. Jadi kita sangka baik, memang nak bagi ibadah. Tapi memanglah dalam perancangan kita manusia, berlainan negara pula. Kadang-kadang guna orang tengah pula. Percaya pada orang A, orang tidak yang tak ada autoriti contohnya. Sebab kita yang perlu dipastikan travel agent Malaysia kena bekerjasama dengan muassasah ataupun company yang berdaftar dengan kerajaan Saudi.
Jadi dengan capability tersebut membolehkan segala yang dirancang berjalan dengan lancar. Jadi tapi dah bercakap tentang husnuzon ni kan, itu menjadi alasan yang paling popular. Jadi sampai kan orang marah, kita kat tanah suci ni, kita kena sabar banyak, jangan komplain. Ini semua dugaan. Ini apa ni, apa dah berlaku ni semua dugaan kan. Kita pindah hotel lift tak ada, macam-macam lah. Jadi orang punya alasan ialah dugaan, kena sabar. Sebab tu kita kena make sure bila kita beli package umrah, itinerary-nya, atur caranya lengkap ya. Kita kena pastikan kita dapat atur cara yang mana hotel dijanjikan tu ada kat situ ataupun setaraf. Kadang-kadang dikata hotel bintang 4 dan setaraf. Tapi hotel bintang 4 yang dijanjikan itu dengan hotel yang dibagi sebenarnya tak setaraf. So benda itu juga boleh dikatakan dalam penipuan. Walaupun dia nak kata boleh report ke? Boleh. Itu boleh dijadikan sebagai aduan dan kita boleh mengadukan benda itu di Tribunal Pengguna, Kementerian Pelancongan. Benda itu boleh dikenakan tindakan ke atas travel agent berkenaan. Sebab bila dijanjikan setaraf, maknanya setaraf. Kalau 4 bintang international, harus 4 bintang international. Di Saudi ni ada 2, international dan Saudi. Jadi 4 bintang Saudi dan 4 bintang international tak sama. Dia lain. Itu 4 bintang international level. Itu 4 bintang Saudi mungkin di sini 2 bintang atau 3 bintang, tak sama. Yang kita jadi bila dijanjikan itu harus selari dengan penjanjikan. Lain daripada itinerary, kita boleh saman kalau nak saman. Okey, mana kita kena tanya, ni 4 bintang ni Arab apa Saudi ke international? Ya, betul. Tapi yang dikendalikan adalah international ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Sabar. Okey, tapi andai kata bila berlaku tu kita macam tadilah, kita macam sangka baik kan? Itulah sangka baik. Tapi ada tak yang boleh kita macam ketepikan ni sebagai ni sebenarnya boleh diadukan selain daripada masalah yang hotel tadi tu kan? Perkara-perkara lain yang boleh dikatakan ini adalah satu penipuan. Okey, jadi sebelum tu saya nak respon pada sangka baik itu sebenarnya. Betul. Saya sendiri secara peribadi tak bersetuju dengan alasan tu. Ataupun kadang-kadang kebanyakan ada alasan lain yang digunakan. Ini mungkin dosa kita di Kuala Lumpur ni. Itu alasan yang paling sakit hati. Ini mungkin rezeki, mungkin duit ni tak berapa suci ni. Itu antara alasan yang famous lah. Bagi saya sebenarnya sekiranya perancangan tu dijadikan diatur dengan lebih awal, mengikut masa yang ditetapkan, insya-Allah hotel yang dijanjikan akan dapat. Jadi mungkin antara tips yang kita boleh kongsikan pagi ni, jemaah-jemaah yang nak pergi ni, katalah hotel dijanjikan hotel A, jemaah ada hak untuk tanya kepada pengendali umrah, confirmation number contoh, adakah betul-betul hotel ni telah dikonfirmkan. Dan kalau rajin sendiri boleh check juga dengan hotel. Ini antara langkah-langkah keselamatan untuk kita make sure hotel tu betul-betul hotel yang dijanjikan. Dan sebab masalah kritikal lagi ni hotel. Kebanyakan antara yang masalah masyhur orang kata sekarang ni, dijanjikan hotel A sampai hotel B, dijanjikan hotel B sampai hotel E. Itu yang kita tak nak, downgraded. Dan jemaah-jemaah pun perlu sebenarnya tolerate dengan di sini. Sebenarnya sekiranya pengendali umrah tersebut dah menjanjikan hotel yang dibagi, dah dapat hotel yang dibagi. Kenderaan yang dijanjikan dah dapat kenderaan pengangkutan di sana. Airlines pun dah dapat airlines yang sama. Saya rasa ini dah patut bersyukur banyak dah. Sebab kadang-kadang bila dah dapat semua ni dikomplain pula, makan tak sedap. Dia tak sedap, 10 orang sedap. Lambat bas datang lambat di Saudi ni fenomena biasa. Kalau orang kata 1 jam tu masih 1 jam lewat tu masih awal lagi. Jadi saya kadang-kadang jemaah ni kadang-kadang dia sentiasa mencari kekurangan. Saya tak nafikan ada yang kurang. Tapi bila mencari kekurangan dia akan jumpa kekurangan dan kekurangan. Jemaah juga kena faham benda umrah ni bukan bergantung pada pihak sebelah Malaysia je. Kita juga bergantung pada pihak belah Saudi juga. Contohnya macam bulan 12 kemarin ada isu delay visa. So isu delay visa ini menyebabkan banyak travel agent terpaksa tukar hotel, booking baru. So bila tukar hotel, perubahan hotel, kadang-kadang hotel penuh, jemaah tetap nak pergi. So toleransi antara jemaah dengan ejen berkenaan mengikut situasi semasa juga penting sebenarnya untuk mengelakkan salah faham. Bulan 12 kena dengan kita lah tu. Itu yang lambat kita. Tapi alhamdulillah semua jalan lancar. Sempurna. Saya rasa lagi-lagi ni. Okey, dan apa lagi perkara lain yang rasa macam perlu diketahui oleh para jemaah untuk mengetahui sebab nak mengelaklah daripada macam kita buat perancangan lebih awal pada ketika saat dia melalui detik tu. Syarikat itu sendiri pun perlu kita buat semakan juga. Betul. Selain menyemak syarikat di Kementerian Pelancongan, di badan-badan yang berkenaan, itu adalah langkah yang bagus. Namun itu bukan satu kemestian ataupun satu kepastian yang tidak akan ada berlaku kepincangan di situ. Sebab saya rasa syarikat yang berdaftar dengan kementerian ni, kami dah melakukan sebaik mungkin
secantik mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada jemaah. Namun yang bila datangnya saat-saat akhir ataupun perubahan-perubahan yang di luar jangka, sebenarnya itu bukan penipuan. Harap-harap jemaah kena faham membezakan antara penipuan dan kecuaian-kecuaian yang memang tidak dapat diatasi ataupun keberangkalian yang kita tak sangka pun ianya terjadi pada saat-saat akhir. Kita ada juga aduan-aduan yang terima daripada pengguna berkaitan dengan ejen-ejen yang top-top. Ejen-ejen yang top-top di mana kadang-kadang hantar sampai setiap minggu ada flight hantar beratus-ratus, beribu-ribu jemaah. Tapi ada kebincangan di mana ground handler sana, orang yang mengaturkan dekat sana kurang pengalaman, orang yang bagi hotel dijanjikan 200 meter tiba-tiba 400 meter. So benda-benda ni berlaku, cuma tak disampaikan ke tahap laporan kerana ejen ini kadang-kadang besar, so dia dapat cover dengan bagi balik imbuhan kepada so perkara tolak ansur ini boleh berlaku seandainya travel agent ni punya pengalaman. Dan ini sedikitlah saya nak tahu sebelum kita berhenti untuk berita, masalah nak dapatkan visa ni memang perkara biasa. Tempoh visa dikeluarkan beberapa hari sebelum nak pergi. Sedikit ringkas je. Masalah visa ni sebenarnya sepatutnya tak ada masalah. Kalau ikut kata agreement tak ada masalah, tapi kita kena faham Saudi ni kadang-kadang dia bertukar tu. Tanpa hint awal ataupun tanpa pemberitahuan awal. Kerana 3 hari kita nak pergi ni visa baru dapat. Kita dah punya lagi risau dudak-dudak. Lebih kurang macam itulah. Jadi sebab visa sangat bergantung kepada kerajaan Saudi. Itu yang ada yang macam terlambat, terlewat sebagainya. Kena ada hubungan yang baik ni dengan kedutaan ni. Kerajaan Saudi sendiri sebenarnya. Baiklah. Nanti kita bercakap lagi, ada masa kita menyentuh lagi tentang beberapa perkara. Tapi sekarang kita